Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Buletin Pahang, Isnin 7 Mac 2022 bersama saya Jannah Kamara Zaman. Seorang ibu tunggal daripada kampung Tempoyang Lipis sangat bersyukur apabila kerajaan memberi sumbangan bagi membantu kos pengajian anak keduanya, Nur Syazah Musfira Ahmad 21 tahun, di peringkat ijazah sarjana muda perakaunan di Kolej Politik Marabangi. Puan Nuridayu Awang berkata, kepayahan membesarkan dua anaknya selepas kematian suami 8 tahun lalu terbayar apabila anaknya berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading, namun kos pengajian yang tinggi sedikit membebankannya, terutama pembelajaran bulanan. Justru sumbangan daripada kerajaan Pahang ini sedikit sebanyak dapat menampung kos pembelanjaan bulanan bagi anak bongsunya itu. Jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Wan Rusdi, banyak membantu pihak saya lah sebagai seorang balu menguruskan anak untuk menyambung pengajian peringkat degree. Memang kos pengajian agak tinggi, hampir RM60,000. Jadi dapat sumbang sedikit untuk meringankan bebanan kos bulanan dia. Sementara itu, Encik Bahayu Sri Jelah 42 tahun dari Felda Sungai Koyan 1 pula hadir bagi menerima sumbangan bantuan kos rawatan isterinya, Puan Mazuha Abdullah 42 tahun yang baru saja menjalani pembedahan dan memerlukan rawatan susulan serta menelan belanja anggap tinggi baginya yang hanya bekerja sebagai pemandu lori sawit. Dengan pendapatan tidak sampai RM1,000 sebulan, jumlah gaji yang diterima hanya cukup untuk pembelanjaan dia dan keluarga setiap bulan. Rasa terima kasihlah sangat kepada Menteri Besar Pahang ni lah. Bersyukur Alhamdulillah lah kerana dapat membantu saya. Saya pun dah letih pun. Selalu pergi kerja kantor ke hospital Temelloh. Yelah kos semua kos kan. Tapi bersyukurlah dapat pada hari ni kan. Cek tu sebanyak tak tahu berapa lah. Tapi Alhamdulillah lah, terima kasih. Manakala seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Koyan, Khairul Izham Fahmi Khairul Kipli 17 tahun, sangat gembira dan teruja untuk menerima beasiswa daripada Yayasan Pahang yang disampaikan sendiri oleh Datuk Seri Haji Wan Rusdi. Jelasnya, dia telah menerima beasiswa Yayasan Pahang sejak menduduki tingkatan 1 dan mengakui bahawa beasiswa ini sangat membantu pelajar yang tidak berkemampuan sepertinya. Bagi saya, ia dapat membantu daripada, contohnya macam daripada membantu daripada duit lah. Sungguhnya macam contohnya kalau tak semua manusia ni mampu untuk beli barang keperluan. Seperti saya adalah dari family yang susah. Dengan sedikit membantu untuk saya membeli barang sekolah, barang keperluan sekolah, buku ke bagi sekolah. So, dia membantulah, bagi saya dia membantu. Kesemua penerima telah diberi sumbangan bantuan oleh Kerajaan Pahang yang disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail di Dewan Terbuka Laman Sejahtera Sungai Koyan Lipis baru-baru ini. Selain bantuan seumpama ini, Kerajaan Pahang turut melaksanakan pelbagai program seperti Pahang Pride Kit, Pahang Pride Student, Pahang Pride Kasih, insentif khas pasangan pengantin dan sebagainya sebagai tanda prihatin kerajaan negeri terhadap rakyatnya. Kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian kepada pembangunan kemas yang turut berfungsi sebagai peneraju dalam pendidikan masa hadapan anak bangsa. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, setiap warganya perlu menyematkan kesungguhan dalam mendidik anak bangsa agar mereka menjadi penjuang yang cintakan agama, bangsa dan negara pada masa akan datang. Beliau berkata ianya bukan suatu perkara yang remeh-temeh, perlu diberi perhatian serius yang memerlukan keyakinan, kesabaran dan kesungguhan kita semua. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Jalinan Ukhuwah Simpulan Kasih Kemas Zon 3 Parlimen Pekan di sini. Dalam pada itu, sebagai menghargai jasa dan pengorbanan warga Kemas Pekan dalam mendidik anak bangsa, beliau turut mengumumkan sumbangan Kerajaan Pahang sebanyak RM5,000 untuk Kemas Zon 3 Pekan. Beliau berharap sumbangan ini dapat membantu Kemas melaksanakan pelbagai aktiviti yang berkaitan sekaligus memantapkan lagi operasi Kemas di daerah ini.
Terima kasih tidak terhingga juga kepada Pegawai Kemas Daerah Pekan Encik Hamidi Mat Piah bersama Penolong Pegawai Pendidikan Awal Kanak-Kanak Parlimen Pekan Zon 32 Puan Yusrini Mat Yusof dan Puan Jinaida Dahalan serta semua warga Kemas Pekan yang terlibat. Seramai 350 sukarelawan misi pasca banjir Pahang ke Hulu Terengganu yang terdiri daripada jabatan dan agensi kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan NGO bersemangat memberikan sumbangan dan kerjasama bagi membantu mangsa-mangsa banjir di sekitar Hulu Terengganu. Pengerusi Puspanita Pahang Datin Seri Kamariah Muhammad berkata, semangat tersebut bukan sahaja dikongsikan di kalangan sukarelawan yang turun ke Terengganu tetapi juga pelbagai pihak yang turut memberikan sumbangan dan bantuan sebelum pasukan sukarelawan berangkat ke Hulu Terengganu. Sumbangan yang kita dapat, yang kita sampaikan pada mereka yang terlibat ni merupakan sumbangan daripada ahli-ahli. Terutamanya saya dapat banyak barang daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang sendiri. Jadi kerana itu saya ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih dan kita harapkan dengan sedikit sumbangan yang kita dapat hulurkan kepada mangsa-mangsa yang terkesan banjir ini dapat sedikit kelegaan kepada mangsa-mangsa ini dalam menjalani kehidupan mereka pasca banjir ini. Sementara itu, Pengurus Besar Tourism Pahang Encik Kamaruddin Ibrahim turut berbangga menjadi sebahagian daripada pasukan sukarelawan Pahang yang berpeluang untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Hulu Terengganu. Usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri ini, kita Tourism Pahang akan sentiasa turut serta lah. Ini menunjukkan bahawa Tourism Pahang juga sangat prihatin lah terhadap mangsa-mangsa banjir, khususnya di negeri jiran kita, Terengganu, yang turut sama membantu kita semasa Pahang dilanda banjir dululah. Manakala seorang sukarelawan dari Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Encik Mahathir Abdul Rafa berkata, program seumpama ini menunjukkan semangat kesukarelawanan dan silaturahim di antara Pahang dan Terengganu untuk bergotong royong membantu membersihkan kawasan terlibat banjir. Ini adalah satu program sukarelawan yang sangat baik, di mana kita datang daripada Pahang ke Hulu Terengganu ni, istimewa khususnya di Kampung Tok Bat ni, untuk membantu masa-masa banjir. Kejadian banjir pada 26 Februari hingga 5 Mac lalu, seramai 8,584 daripada 2,478 keluarga telah dipindahkan ke 48 pusat pemindahan sementara PPS. Seramai 570 usahawan tani telah berjaya dilatih menerusi program usahawan tani yang melakukan projek penanaman menggunakan sistem fertigasi di bawah bimbingan Yayasan Pahang. Jelasnya, penanaman berkonsepkan pembekalan baja melalui sistem pengairan titis kepada zon akar tanaman ini berjaya menghasilkan kira-kira 120 kg hingga 200 kg cili bara sebulan yang dapat memberi pulangan sebanyak RM1,200 hingga RM2,000 kepada setiap peserta. Sebelum itu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waruzli Wan Ismail mengadakan lawatan ke program usahawan tani berkenaan di pekarangan Masjid Tanjung Gahai di Lipis baru-baru ini. Jelasnya, penanaman cili bara dipilih kerana ianya dapat mengeluarkan hasil seawal 10 minggu dan lada kacukan di antara cili kampung dan cili Thailand ini turut mendapat permintaan yang tinggi. Program ini memberi fokus kepada 4 kategori, iaitu kategori golongan asnaf, orang asli, miskin luar bandar dan miskin bandar serta golongan belia. Projek yang dimulakan pada tahun 2021 itu telah mendapat kerjasama di antara Yayasan Pahang dengan Kolej Yayasan Pahang Advanced Skill. Menerusi program ini, Yayasan Pahang menyediakan pelbagai kelengkapan input tanaman, bimbingan dan juga pemasaran hasil tanaman. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.